Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita diberi kesihatan yang baik, kita diberi ruang masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama di dalam siri-siri ulang kaji kita, siri-siri kelas online yang saya anjurkan di samping saya mengulang kaji untuk saya, dan juga saya terus berkongsi kepada follower saya lah. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat lah, di samping kesibukan kita di hujung minggu tu. At least kita ambil sedikit masa untuk kita sama-sama refresh ilmu kita berkaitan dengan pusaka. So kelas malam ni adalah kelas yang terakhir sebelum kita bercuti agak panjang. Sebab selalunya bulan Ramadan memang saya cuti, sebab Ramadan datang setahun sekali tu, dia punya rutin berbeza. So bulan Ramadan kita akan cuti, cumanya kita ada 2 minggu lagi nak Ramadan sebenarnya. Malam ni malam nisfu Syaban. Cuma bila saya tengok jadual saya tu, minggu depan dan minggu satu lagi tu memang saya sibuk, memang saya outstation. Saya ada mungkin orang lain pun duduk kerja sebelum Ramadan tu, dia banyak ada sedikit jemputan lah yang saya kena raikan, yang menyebabkan saya di hujung minggu, 2 minggu akan datang, so memang outstation lah sebenarnya. So saya bercuti awal lah, kira malam ni malam yang terakhir sebelum Ramadan, kemudian kita cuti dan kita akan sambung selepas hari raya lah. Selepas hari raya tu saya tak confirm lagi bila, selepas mabuk ketupat tu barulah kita akan start balik, tapi saya akan maklumkan nantilah. So itu yang pertama. Kelas kita ni kita masuk kepada kitab yang baru, iaitu kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi, kitab ni yang saya kitab Bahrul Mazi, saya ingatkan kitab ni nipis, rupa-rupanya tebal. Tapi tak apalah, sebab kitab ni pun dah lama saya beli. Kalau saya tak baca bersama dengan rakan-rakan saya kat sini, saya pun tak tahu bila saya nak baca. Dah lama beli tapi dia memang nampak macam baru, sebab sangat jarang dibelek kan. Kecuali kita buat satu rutin untuk kita sama-sama membaca, barulah kita baca. So saya buat decision untuk kita bincang ataupun kita kongsi apa yang sebahagian daripada kandungan kitab Bahrul Mazi, iaitu syarah kepada Sahih At-Tirmizi, dan kita ambil yang berkaitan dengan pewarisan lah. Kita ambil bab faraid, wasiat dan hibah. Tapi rupanya panjang. Tapi tak apa, rupa panjang pun kita just jalan je lah, tak ada masalah. Kita istiqamah sambil-sambil kita ulang kaji lah. Kenapa saya memilih kitab di dalam kelas online saya? Yang pertamanya sebab kalau saya tak pilih yang ni, tak tahu bila nak baca kitab tu. Yang keduanya, untuk kita menyemak dalil yang asal. Sebab kadang-kadang kita memang dah tahu benda tu, tapi kita tahu berdasarkan aplikasi terhadap dalil, tapi dia punya matan hadis tu kita tak pernah ingat, ataupun kita tak pernah baca pun. Jadi lebih baik kita menyemak matan-matan tersebut. At least kita familiar dengan wording yang digunakan, ataupun kalau kita tak faham kita boleh tinggalkan lah, sebab kadang-kadang tak semua benda kita faham juga kadang-kadang kalau tak ada syarah. Tapi Bahrul Mazi ni pengarang memberi sedikit syarahan lah. So kita akan, saya ingat kita akan jadi lama lah, sebab rupanya boleh saya tengok tebal juga rupanya. Tapi tak apa. So kita kalau yang nak beli, dia kena cari juzuk yang ke-14. Saya tak pasti berapa juzuk keseluruhan, tapi ini juzuk yang ke-14, berkaitan dengan ubat-ubatan, faraid, wasiat, walak, hibah dan qadar. Kita akan tengok yang faraid, wasiat dan hibah tu lah.
Yang lain tu tak apalah, bukan kita tidak begitu mahir. Yang ni pun tak mahir juga, tapi kita bolehlah berkongsi. Macam itulah lebih kurang. So kita disusun oleh Muhammad Idris Al-Marbawi dan satu usaha pengalihan daripada Jawi kepada Rumi oleh Nur Aini Abu. So banyak yang dia rumikan kitab-kitab lama. So ini pun satu usaha yang perlu diberi penghormatan lah. Merumikan tu. Bukan senang juga sebenarnya. Kalau tak ada ketekunan dia tak jadi. So kita masuk bab faraid. Abwabul faraid, bahagian faraid. Bermula, mubtada'. Mubtada' bermula. Mubtada' tu dia terjemah kepada bermula. Sebenarnya mubtada' khabar. Bermula bab-bab berbahagi pusaka, inilah tempat bicaranya, iaitu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 201 masalah faraid dan maknanya. Sesungguhnya faraid itu bahasa Arab, iaitu jamak kepada faridah dengan makna mafrudah. Artinya ditakdirkan dan yang ditentukan bagi apa-apa yang ada padanya daripada segala bahagian yang ditakdirkan dia. So perkataan faraid yang kita nak belajar ilmu faraid ni, faraid itu adalah berasal daripada perkataan faridah. Faridah. Dia jamak kepada faridah ialah faraid. Jamak kepada faridah ialah faraid dengan makna mafrudah. Makna sesuatu yang ditentukan. Dia mudah nak ingatnya faraid ni sesuatu yang ditentukan. So dia bukan kita yang menentukan, bukan ulama yang menentukan, tetapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara dalil. Dalil qat'iyatul thubut, qat'iyatul dilalah. Berdasarkan dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan tentang pembahagian tu. So faraid benda faraid tu. Faraid tu benda. Faraid tu yang ditetapkan. Macam itulah selalunya disebut faraid ni tetap. Yang ditetapkan. Kita nak belajar apakah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap pembahagian harta pusaka. Yang ditetapkan bahagian waris daripada setiap apa situasi si mati tu. Itu dia sudut bahasanya faraid itu bermaksud yang ditetapkan. Kalau sini dia guna perkataan yang ditakdirkan. Bahagian yang ditakdirkan dia. Dan fardu itu ada makna lughah dan ada istilah syarak. Lughah tu bahasa lah. Ada pada bahasa dan ada pada istilah syarak. Maka makna fardu pada lughah yakni takdir. Faraid itu, fardu itu bermaksud takdir. Bermaksud yang ditetapkan. Dan pada syarak di dalam bab ini iaitulah bahagian yang ditentukan dia pada syarak bagi waris. Saya ada bagi link kalau siapa yang nak print yang saya photostat tu. Bahagian yang ditentukan dia pada syarak bagi waris. Tadilah maknanya kita nak belajar apakah yang ditentukan oleh syarak. Mengikut bahagian tadi. Bukan kita yang ditentukan, memang itu dah ditentukan. Kita belajar faraid, kita belajar apakah penentuan terhadap pembahagian harta pusaka oleh syarak itu. Kemudian dikata orang ni wakilah kok dikata orang bagi ilmu segala masalah pusaka itu ilmu faraid. Ialah segala masalah pusaka bermula dengan ilmu faraid. So nak menyelesaikan segala cabaran-cabaran pewarisan memang bermula dengan ilmu faraid. Kalau tak ada ilmu faraid, kalau kita mahir dalam bab manajemen pengurusan harta pusaka sekalipun, kalau kita mahir dalam bab litigasi untuk contentious probate sekalipun, dia tidak sempurna lah. Ilmu pusaka tu dia tidak sempurna. Sebab dia kena bermula dengan faraid. Apabila kita jumpa klien, kita mendapat kelebihan apabila kita faham faraid. Kalau tidak, ini bahagian faraid ni kena jumpa kawan saya ni puan. Jadi kawan saya kira lu faraid, nanti yang lain tu saya boleh buat. Jadi sedikit kelemahan lah bagi kita. Terutamanya peguam-peguam kadang-kadang dia, alamak ini tak reti nak explain ni. Kadang-kadang dia jumpa saya semata-mata untuk saya explain faraid. Yang lain dia boleh buat. Yang lain dia boleh buat. Jadi kena bermula dengan faraid lah. Kena belajar slow-slow. Kena belajar maknanya continuation, maknanya sentiasa belajar faraid semasa ke semasa lah, untuk tambah ilmu faraid. Sebab
tidak sempurna kalau kita hanya sekadar menguruskan pusaka orang lain tapi kita tidak belajar ilmu asas tentang faraid. Kita kena cerita juga pada klien kita tentang faraid. Kita nak buat hibah ke, nak promote wasiat apa semua, kita kena cerita faraid dululah. Kita kena cerita faraid dulu. Kita kata, okey, saya kira faraid secara percuma untuk puan, untuk tuan, macam ni, macam ni, macam ni. Kemudian barulah kita boleh cerita pasal perancangan dan sebagainya. Sebab dia bermula daripada faraid. Saya pun bermula daripada faraid. Saya start memberanikan diri mengajar faraid kepada orang awam lah 2018. Sebelum 2018 tu saya ajar juga faraid, tapi saya ajar secara tertutup. Mana saya ajar face to face, saya ajar secara orang jumpa je, jumpa saya ajar macam tu. 2018 saya start open kepada yang nak belajar, dan saya kongsi faraid, maknanya saya kongsi faraid. Kemudian baru datang hibah, wasiat dan sebagainya lah. Di start dengan faraid. Itu pun saya tak pandai sebenarnya, cuma kita ambil sebagai satu challenge terhadap ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, maka kita kena kongsikan. So lepas kita kongsikan, dia datang macam-macam lah. Dia datang macam-macam kan. Tapi tak apalah, setiap orang dia ada dia punya cabaran dan kehidupan masing-masing itulah. So dikata ilmu segala masalah pusaka itu ilmu faraid. Dan yang alim akan segala masalah ini dinamakan dia fardu. Dan ilmu faraid itu sebagai yang telah dinakal daripada Ashabus Syafi'i, terbahagi ia atas 3 ilmu. Dia macam ni, dia nak ceritanya, ya orang yang belajar ilmu faraid ni sebenarnya kita boleh kata dia belajar faraid sehingga dia menguasai 3 ilmu ni. Kalau dia tak menguasai 3 ilmu ni, dia belum lagi dikata sebagai belajar faraid yang lengkap. Itu maksud dia. So terbahagi ilmu faraid itu kepada 3. Yang pertama, ilmu fatwa. Apabila kita belajar faraid, kita hendaklah mengetahui fatwa-fatwa terkini yang berkaitan pusaka. Contohnya tadi saya kongsikan tentang fatwa EPF. Di Malaysia ni fatwanya macam ni. Kalau di Singapura lain pula fatwanya. Tapi kita kena tahu tentang fatwa ma'asarah kita, fatwa terkini, fatwa tempatan yang terkini tu kita kena tahu. sebab dekat situlah baru kita boleh menerangkan tentang pusaka tu. Kalau kita tidak tahu, kita pun akan jadi tertukar kan, gratuiti tu pusaka ke tak pusaka ke, duit EPF tu macam mana, boleh tuntut atas pencarian ke tak boleh ke. Jadi banyak, kita bukanlah kita tahu kita tu yang mengeluarkan fatwa, kita tahu fatwa yang sudah dikeluarkan oleh majlis fatwa lah, itu je kan. Maknanya kita kena sentiasa menyemak fatwa-fatwa terutamanya yang berkaitan dengan pusaka. Kita kena ambil tahu sebab fatwa ni dia berbeza mengikut tempat, dan kadang-kadang sama tempat pun dia boleh berbeza kerana masa tu. Dulu macam ni, sekarang dah jadi macam ni kerana dia berubah mengikut maslahah. Mufti akan melihat apakah maslahah maqasid yang sesuai pada zaman tu. So kita kena tahu benda tu sebab kita akan menasihatkan berdasarkan fatwa. Kita tak payah nak lawan fatwa lah. Bukan tahap kita. Kita mengetahui tentang apa yang sudah difatwa tu pun dah syukur. Alhamdulillah. Kan? Kadang-kadang fatwa tu pun dia ada banyak yang belum tuntas kita panggil. Sebab kita ada banyak negeri. Kadang-kadang negeri ni buat, negeri ni belum lagi putuskan. Tapi tak apalah. Kita kena ada ilmu-ilmu tu lah. Ilmu nasab. Ilmu nasab ni kita kena faham tentang susu galur keluarga tu. Kita kena faham macam mana, kita kena faham nasab, anak tak sah taraf, anak wati syubhat, anak li'an. Itu semua ilmu nasab. Kemudian macam mana dengan seibu sebapa, seibu. Kita kena mahir benda tu sebab dia melibatkan gambar rajah keluarga. Yang ketiganya, kita kena mahir ilmu hisab lah, ilmu matematik. So ada yang nak belajar faraid tapi dia kata saya nak belajar faraid tapi saya tak naklah belajar matematik. Dia tidak akan penuh. Ilmu faraid dia tidak akan penuh. Sebab dia kok mana pun dia kena belajar matematik. Dia kena belajar pecahan dan tapi dia tak jauh pun ilmu matematik dalam faraid ni, dia hanya pergi kepada GSTK, ganda semuanya terkecil,
Dan kalau ke peringkat munasakhat, kematian berlapis, dia hanya pergi kepada faktus punya terbesar, FSTB. FSTB tu saya rasa tingkatan 1, JSTK tu saya rasa darjah 5, darjah 6. Itu je dia sebenarnya, dia tak adanya XY. Sampel yang pelik-pelik sangat tu. Tapi dia still memerlukan kemahiran matematik, iaitu tentang pecahan. Tentang pecahan. So, seseorang itu dikatakan belajar faraid sehinggalah dia boleh membuat kiraan faraid tadi. Dia bukannya okey, dia belajar dia pun tahu lidzakari mislu hazil unsayain, maknanya anak lelaki 2 kali ganda daripada anak perempuan. Okey tu. Memanglah okey, tetapi dia tidak dikira sebagai belajar faraid kalau dia hanya boleh sebut anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Dia bukan lagi belajar faraid. Bukan kita nak merendahkan dia. Dia mungkin belajar tafsir, dia mungkin belajar hadis, tapi mengikut ulama faraid, orang yang belajar faraid, orang yang boleh kira. Bukan sekadar dia sebut lidzakari mithlu hazil unsayain. Dia boleh kira pula macam mana nisbah itu akhirnya dalam bentuk tashih. Dalam bentuk tashih. Tashih itu penyelesaian kepada asal masalah. So dia boleh convert pula kepada ringgit Malaysia, boleh convert pula kepada pecahan, peratusan dan square feet dan sebagainya. Itu baru belajar faraid. Bukan sekadar boleh sebut 2:1. 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Tak, itu tak lagi. Itu bukan lagi belajar faraid. Sebab dia kena ada kira mengira, al-hisab. Yang ada ilmu kira mengira. Sebab itulah ilmu faraid ni dia bukan wajib pada setiap orang. Sebab ada setengah orang tu kita ajar pun macam mana dia memang jam. Sebab dia memang tak faham matematik. So, tak apa. Kita tak perlu memperkecilkan dia. Kita tidak perlu merendahkan dia. Dia nak belajar itu pun dah syukur. So, ilmu faraid dia bukan ilmu fardu ain. Membahagikan faraid memang fardu ain. Tetapi ilmu faraid itu sendiri adalah fardu kifayah. Maknanya kalau satu daerah ada seorang tahu, itu pun sudah mencukupi. Tapi jumpa ke satu daerah seorang tahu tu, kita takut dalam daerah tu tak ada seorang pun yang tahu, yang menyebabkan jadi masalah lah. Kalau satu daerah seorang tahu, sekurang-kurangnya kita dah bersyukur lah. Satu masjid tu ada satu yang mengajar faraid pun kita rasa dah cukup bersyukur kan. Tapi kalau satu masjid tu sebulan tak ada satu pun mengenai faraid, kita bimbang. Walaupun benda ni dia bukan fardu ain, takut fardu kifayah pun tidak terlaksana. Itu kita takut. Sebab dia adalah satu ilmu yang selalu dilupakan. Sebab tu kita ulang kaji setiap minggu ni. Kita tak nak lupa kan. So itu ilmu faraid. Dan segala habuan ni pembahagian yang ditakdirkan, yang ditetapkan di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran itu, iaitu 6. So kita belajar faraid, kita akan belajar pecahan. Ini pun ada yang tanya, kenapa kiraan faraid ni berdasarkan pecahan? Berdasarkan pecahan, nombor satunya memang dalam Quran dia bagi pecahan. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 tu di dalam bentuk pecahan dia punya pembahagian tadi. Jadi kita pun ikut pecahan tu lah. Apabila kita kaji, memang ada ulama yang mengatakan pecahan ini adalah yang paling tepat berbanding dengan perpuluhan ataupun ratusan. Contohnya 1/3, as-sulus, 1/3. 1/3 ni kalau kita convert kepada perpuluhan, dia akan jadi 0.333. Tak habis 3 tu, 0.3 kan. Kalau kita convert 1/3 tu kepada perpuluhan, titik perpuluhan. Tapi kalau kita convert kepada peratusan, dia akan jadi 33.33. So dia tak habis juga 3 tu, dia 33.33%. Sekiranya harta pusaka itu 90,000, kalau 1/3 daripada 90,000 ialah 30,000. So settle lah 30,000. Sebab 90,000 bahagi 3 dapat 30,000. Tapi kalau 0.3 daripada 90,000, dia tidak akan tepat. Dia akan ada angka-angka dia yang hujung tu, dia tidak jadi 30,000 kan. Dia jadi 29,970. Kalau kita guna
ratusan pun 33.33% darab dengan 90,000 pun dia akan jadi 29.970 ke 970. Dia ada yang angka tu tak tepat juga. Dia tidak akan jadi 30,000 tepat. Sebab sebab benda tu pun dah jadi 3333. Jadi dia lebih tepat apabila kita menggunakan pecahan. Cuma bila kita dapat akhir pecahan tu kita boleh convert je sebenarnya. Tetapi yang paling tepat ialah dalam bentuk pecahan. Itu antara yang ulama faraid bahaskanlah kenapa faraid itu dalam bentuk pecahan. So kita kena belajar pecahan lah ke mana pun, tak apa. So pecahan yang kita akan belajar dalam nas Al-Quran ini dia ada 6 dan ini kita tidak perlu hafal sampai 6. Kita hafal 2 saja, iaitu 1/2 dengan 2/3. Nisfu dengan thuluthani. Dengan 2/3. Kemudian yang lain tu kita akan dapat apabila kita bahagi angka tu dengan 2. 1/2 dibahagi 2 jadi 1/4. 1/4 dibahagi 2, 1/8. So, kita dah ingat 3, iaitu 1/2, 1/4, 1/8. Kemudian 2/3. 2/3 dibahagi 2 ialah 1/3. 1/3 dibahagi 2, 1/6. So, kita ingatlah 6 pecahan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ialah 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Kita tak hafal 6 tu, kita hafal 1/2 dengan 2/3 saja. Yang lain tu datang dalam kepala kita secara spontan. Kan, kok-koklah kita pergi interview untuk dapat tauliah mengajar, kan. Kemudian ustaz yang interview kita tu, okeylah awak nak ajar faraid, so dalam Quran apa bahagian-bahagian waris fardu. Kita pun sudah alamak tak ingat lah. So kita tak perlu hafal 6, kita hafal 2 saja, 1/2 dan 2/3. Yang 4 lagi tu dia datang secara automatik apabila kita membahagi 2. 1/2 bahagi 2, 1/4, 1/4 bahagi 2, 1/8. 2/3 bahagi 2, 1/3, 1/3 bahagi 2, 1/6. So kita akan dapat jawapan dengan laju 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Luluslah kita punya tauliah tu. Sementara cara untuk menghafal 6 bahagian yang ditetapkan oleh Allah sebagai kepada waris ashabul furud, iaitu bahagian-bahagian yang sudah difardukan, yang sudah ditetapkan. So ini aja, dia tak banyak. Kemudian yang pengecualian tu lain lah, 1/3 daripada baki lah, apa semua tu, itu kita pergi peringkat advance. Ini kita pergi basic je. Kalau kitab ni tak ada advance, tak adalah. Kalau bagi dia ikut kitab ni. Lain pengarang kitab, lain lah kita pergi. Kita tak payah nak apa, sebab kita ikut apa yang kita baca. Kita baca yang ni, kita ikut yang ni. Macam tu. Kalau kitab tu agak advance, dia akan jadi advance. Bab yang ke-55, babu maja'ah man taraka malan faliwarafatihi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan siapa meninggalkan harta maka bagi segala warisnya. So ini menceritakan siapa yang meninggalkan harta maka harta itu dibahagikan kepada waris. Harta itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. So kita jangan, orang panggil apa, jangan beragah, jangan sombong, jangan apa. Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang memberi kita harta. At any time Allah boleh tarik balik rezeki yang Allah bagi kepada kita. Kan? Kita jangan sombong. Boleh aja rezeki itu ditarik, waliyadzubillah. Macam-macam boleh berlaku, kebakaran contohnya rezeki ditarik, boleh berlaku kecurian, rezeki ditarik. Boleh jadi macam-macam rezeki ini ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Kan boleh berlaku kerugian di dalam perniagaan, boleh berlaku kita ditipu oleh scammer, kan. Kadang-kadang yang kerja bank pun kena tipu oleh scammer, kan. Luar tipu kena tipu. Saya pernah handle juga, kan. Kadang-kadang kita tak tahu. Rezeki ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, so kita bersyukur terhadap rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Dan apabila kita nak turunkan rezeki pun kita kena ikut undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita jangan dilawan. Kan, kita kena ikut. So kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata turunkan kepada waris mengikut faraid, turunlah. Itu ketetapan daripada Allah. Apabila kita menerima rezeki daripada Allah, harta daripada Allah, apabila kita meninggal, kita kembalikan harta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan kepada waris kita mengikut peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam tu. Jangan duk kata harta aku. Bukan harta engkau pun.
kan dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya sebagai satu ujian. Siapakah yang mengikut hududullah, ketetapan pada Allah, siapa yang sombong, siapa yang lupa diri dan sebagainya. Itu satu ujian sahaja. Jangan kita duduk rasa harta kita sampai sudah kita. Jadi kita sebenarnya, kita ni pun tak ada sebenarnya. Kalau pergi kepada sufi, kita pun tak ada kan. La maujud illallah kan. So harta tu pun tak ada sebenarnya. Dia adalah satu ujian kepada kita. Dan kita kena ikut ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta datang daripada Allah, kembali kepada Allah, diturunkan kepada waris kita mengikut ketetapan daripada Allah. So ketetapannya macam ni lah. Siapa yang meninggalkan harta, maka bagi segala warisnya harta itu ditinggalkan kepada waris. Apabila mati, maka harta itu sudah menjadi milik waris. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka malan fali ahlihi wa man taraka daya'an fa ilayya. Hasanun sahihun. Daripada Abu Hurairah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa meninggalkan harta, maka bagi ahlinya, ahli yang siapa tadi? Ahli yang meninggal tadilah. Dan siapa yang meninggal waris fakir, maka kepadaku, kepada Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana waris itu fakir. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tiadalah sunyi seorang daripada manusia itu daripada mati akhirnya. Ada kalanya mati itu dengan meninggalkan harta dan waris, dan ada kalanya mati dengan tiada meninggal harta dan ada meninggal waris. Dan ada kalanya mati dengan tiada meninggal harta dan tiada meninggal waris. Itu adalah setiap orang kita ni akan meninggal. Dan apabila kita meninggal tu macam-macam dia punya situasi. Ada yang meninggalkan harta dan waris. Ada yang mati tiada harta dan tiada waris. Ada yang mati tiada harta dan ada waris tiada harta. Macam-macam situasi kematian. Maka siapa mati dengan tiada meninggal waris dan ada meninggal harta. Dia ada harta tapi dia tiada waris. Maka hartanya itu semuanya masuk dalam baitul mal. Yalah, sebab dia ada harta tapi dia tak ada waris. Contohnya dia adalah ahli keluarga dia tapi ahli keluarga dia tidak memeluk Islam. Contohnya ahli keluarga dia tidak memeluk agama Islam, maka perbezaan agama dikira sebagai manik, salah satu daripada penghalang kepada pewarisan. Kan, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Seorang orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. So ahli keluarga dia yang lain tu kafir. Contohnya non muslim lah, bukan Islam. Dia seorang sahaja yang Islam. So apabila dia meninggal, dia ada harta tapi dia tak ada waris. Kita panggil dia tak ada waris lah, sebab waris-waris yang lain tu terhalang daripada menerima harta dia. Kalau nak bahas perbezaan agama tu panjang lah. Pagi tadi saya kuliah subuh tentang perbezaan agama. Ada dalam YouTube saya dah upload. So maka hartanya tu kepada baitul mal sebab dia tak ada waris. Dan siapa mati dengan meninggal harta dan waris, maka harta-harta itu terpulang kepada waris-waris dengan dibahagi-bahagi sebagai yang ditentukan oleh syarak. Ini yang selalunya berlaku. Sebab bila seorang itu meninggal, dia meninggalkan harta dan dia meninggalkan waris. Macam saya cerita tadilah, bila kita meninggalkan harta, sebenarnya kita kembalikan harta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan kepada waris kita dengan peraturan yang ditentukan oleh syarak. Bukan kita yang tentukan. So jangan duduk rasa ini hartaku, ini hartaku. Sampai sudah aku. Kalau belajar sufi, kita nak membuang aku tu lah kan. Nak membuang aku supaya la maujud illallah kan. Kalau dah main aku saja, itulah datangnya ego. So tapi tak apa, itu perbahasan lain. So nak ceritanya, kita kena ikut sebagaimana yang syarak, sebab itu bukan harta kita. Kembalikan kepada Allah, Allah turunkan kepada waris mengikut sebagaimana yang ditentukan oleh syarak. Bermula ni mubtada. Tapi dia terjemah jadi bermula. Mubtada tu bahasa Arab lah, dia ada mubtada khabar kan. Tapi bila penterjemah tu, dia terjemah macam tu lah. Zaman dulu dia memang mengikut lafaz, setiap lafaz tu
harfin biharfin dia terjemah. Bermula, dalil yang menunjukkan harta itu dibahagi-bahagikan kepada waris ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, nya Abu Isa At-Tirmizi itulah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka malan fali ahlihi. Inilah dalil yang menunjukkan apabila seseorang itu meninggalkan harta, maka harta dia tu diturunkan kepada waris dia. Itu dalilnya. Dalilnya tu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, siapa yang meninggalkan harta, maka iaitu dipulangkan bagi ahlinya, yakni bagi waris-warisnya. Itu je nak cerita sebenarnya. So harta tu memanglah diturunkan kepada waris. Masalah berbahagi pusaka itu kemudian daripada telah dikerjakan beberapa perkara. Ini dia nak ceritakan tentang pembahagian pusaka tu apabila selesai beberapa perkara. Dia tak boleh nak bahagikan pusaka macam tu terus. Ini syarah-syarah dia lain sebenarnya. Sebab tu saya tak perlu nak syarah sangat sebenarnya. Saya just baca tapi kena syarah juga. Cuma kita ikut cara dia syarah lah. Bagi kita ikut pengarang ni kan. Seperti tersebut akan datang ini iaitu apabila mati seorang daripada lelaki atau perempuan, besar ataupun kecil, awal-awal mula disempurnakan baginya, bagi yang meninggal tadi, ialah mempersediakan kerja mayatnya, tajhiznya. So mula-mula berlaku kematian itu, ni nak cerita al-hukuk ma yata'allaqu bit-tarikah sebenarnya. Hak-hak terhadap sesuatu jenazah itu, sesuatu mayat itu, sesuatu harta pusaka itu, apabila meninggal tu apakah hak-haknya. Haknya yang pertama ialah disempurnakan jenazahnya, mempersediakan kerja mayatnya. Kalau orang Kelantan panggil sipir. Berlaku kematian kita kena sipir lah, dia nak sipir mana. Sipir dia panggil simpan. Maknanya nak dikebumikan di mana, dia panggil simpan. Saya pun jangan guna perkataan simpan. Mayat tu nak disimpan di mana? Mayat tu nak disimpan di mana? Bukan nak disimpan, nak dikebumikan di mana. Tapi orang Kelantan memang dia panggil simpan. Sipir. So berlakulah kematian. So nak sipir mana? Nak sipir di KL ke nak wakil Kelantan? Oh sipir. Tak apalah, sipir pun sipir lah. So perlu diuruskan jenazah itu dengan dimandinya, dikapannya. So maknanya bermula dengan mandi, kafan, solat dan kebumi. Itulah dia nak ceritanya. So benda-benda tu dia panggil apa ni? Kapannya dan menanamnya. Apa terjemah ni menanamnya? Membumikan mayat tu lah. Diambil daripada hartanya si mati. Maknanya segala kos persiapan jenazah tu boleh diambil daripada harta pusaka peninggalan si mati. Kalau ada yang advance dulu, sebab harta tu mungkin di freeze, tak boleh nak dikeluarkan ke apa, dia boleh claim balik lah. Isteri advancekan dulu ataupun anak sulung advancekan dulu, so dia boleh claim balik pengurusan jenazah tadi, 1,000 ke, 2,000 ke, 3,000 ke, so benda tu boleh diklaim daripada harta pusaka apabila harta pusaka tu dicairkan, sebab itu menjadi hak daripada harta peninggalan si mati. So kalau ada duit simpanan yang memang dah ada, guna je lah duit tu. Kadang-kadang digunakan duit pada derma dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya dia boleh ambil daripada harta pusaka, itu maksud dia. Kemudian tilik pula. Tilik tengok pula. Jika ada berlebih hartanya daripada itu, tiadalah boleh dipusakakan lagi. Bahkan lihat adakah ia meninggal hutang kepada orang atau kepada Allah Ta'ala. So bila habis dah harta pusaka, kita bagi urusan jenazah, kita tilik pula. Tilik tu kita tengok. Jangan bagi lagi pusaka tu. Jangan bagi lagi pusaka. Dia kata macam tu. Sebab dia ada next procedure. Next dia ialah kita lihat adakah dia meninggal hutang. Dah habis jenazah, nanti jangan bagi lagi faraid. Kita tengok dia tu sama ada dia meninggal hutang kepada orang atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada hutang kepada orang, selesaikan hutang-hutang dia.
Kalau dia ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selesaikan hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti hutang zakat, hutang haji. Sebab itulah kita buat badal haji. Kalau ikutkan mazhab Syafi'i ini, badal haji jadi wajib lah bagi orang yang tidak pernah mengerjakan fardu haji. Sekiranya dia tu berkemampuan untuk mengerjakan fardu haji tapi dia tak buat haji, maka badal haji itu jadi wajib. Tapi kalau masa hidupnya pun dia tidak berkemampuan untuk melaksanakan fardu haji, so tak payahlah reserve badal haji untuk dia. Contohnya dia adalah gelandangan ke, dia memang miskin sangat ke, so memang tak perlu nak badal haji pun. Kan, sebab dia tu sendiri pun dah miskin kan. Itu badal haji ni wajib. Kalau masa hidup dia tu wajib bagi haji tu. Cuma dia tak sampai masa saja nak pergi. Tapi dari sudut tu dia secara zahirnya dia memang cukup untuk pergi haji. So itu kena buat badal haji lah. Tapi kalaulah dia tu pun yang tadi macam saya sebut gelandangan ataupun fakir miskin, memang tak wajib pun untuk pergi haji, so tak payahlah reserve untuk badal haji bagi dia. Macam itulah. Kalau di reserve lagilah waris dia makin miskin. Dahlah dia tu miskin, meninggalkan waris miskin, kita pula ambil untuk badal haji, lagilah miskin waris dia kan. Itu maksud dia. So tidak wajib sebenarnya. Kecuali waris yang menerima tu pergi juga buat badal haji secara takharus. Contohnya waris tu memang kaya. Cuma ayah dia saja yang miskin. Kan, sebab ayah dia tu tinggal di rumah kebajikan selepas menjadi peminta sedekah. Kan. Tapi dia pun last minute baru jumpa ayah dia sebab ayah dia bercerai dengan mak dia, macam-macam cerita lah. Kan. Kalau dia je di kebajikan masyarakat tu macam-macam cerita. Kan. So dia tidak wajib lah bagi saya dia tidak wajib sebab semasa dia hidup pun dia tidak layak mengerjakan fardu haji, maka tak perlulah, tak adalah hutang dia dengan Allah tu dari segi badal haji tu. Sebab kadang-kadang orang kita ni semua je nak badal haji, sedangkan masa hidup pun dia tidak wajib mengerjakan haji, so tak payahlah nak reserve badal haji dia tu, bagi je kat waris dia. Kalau waris tu tak nak, waris tu boleh bersedekah dengan harta pusaka arwah ayah dia tu dan niatkan pahala kepada arwah ayah dia. Ataupun waris dia tak apa-apa, saya membenarkan untuk badal haji pula, tak apa, itu lain. Dia bukan jadi wajib dah, dia jadi sunat saja, tapi dia nak juga, tak apalah. Cuma cara kita kena faham, badal haji tu wajib bagi yang meninggal tu sudah pun wajib semasa dia hidup. Macam tu. Kalau tak cukup, harta pusaka tidak ada, tetapi hutangnya banyak, so ini sebenarnya dia kena pohon bantuan daripada kerajaan lah. Sebab hutang itu tidak difaraidkan. Waris tidak wajib membayar hutang si mati. Waris cuma wajib menguruskan harta yang ditinggalkan oleh si mati. So selepas diuruskan, dibayar hutang, ada lagi hutangnya sedangkan hartanya tidak ada. Jadi bagi kes yang macam ni, dia kena pohon waris itu boleh berusaha untuk memohon bantuan kerajaan lah, iaitu bantuan Baitul Mal. Sebab Baitul Mal akan mengkaji kenapa si mati ni terlalu banyak hutangnya yang menyebabkan hartanya tak boleh nak tampung. Kalaulah Baitul Mal boleh membantu, dia akan bantu. Sebab dia ada al-gharimina 'alaiha, macam-macam. Kan? Atas dasar fakir ke atas dasar miskin. So boleh minta bantuan lah. Sebab waris tu dia tidak berkewajipan untuk membayar hutang arwah. Dia hanya berkewajipan untuk menguruskan. Dia urus, dahlah dia tak dapat pusaka sebab memang habis harta. Tapi ada lagi hutang-hutang. Mungkin ada tunggakan lembaga hasil yang tiba-tiba lepas mati baru datang lah. Ataupun ada hutang-hutang yang kadang-kadang hutang-hutang alung yang memang dah bayar dah pun. Tapi kan dia interest atas interest. Sebab tu riba kan. Riba ini adalah Allah berperang dengan riba kan. Kadang-kadang macam tu lah. Jadi bila arwah tu mati, tiba-tiba je rumah dia kena disimbah cat oleh alung. Kan? Dia pun tak tahu, kenapa pula? Jadi tu kena pergi konsult. Dia panggil konsult kerajaan lah sebenarnya. Sebab dia tidak menjadi tanggungjawab waris. Dan kerajaan pun tidaklah confirm akan tolong. Dia akan tengok case by case basis lah. Kenapa benda tu berlaku dan ada means dia lah, ada cara dan yang maknanya yang paling pentingnya waris tidak wajib untuk menyelesaikan hutang si mati daripada duit waris. Macam itulah.
Kecuali waris tu kaya dan dia nak tolong arwah, itu lain lah. Apalah, saya sedekahkan harta yang saya ada untuk membantu si mati ni. Ada juga kadang-kadang berlaku di kalangan sahabat. Kan bila sahabat itu meninggal, dia ada hutang. So sahabat datang yang lain. Sahabat yang lain, tak apa. Dia kata hutang arwah ni aku tanggung. Dia kata, jangan bimbang. Kita uruskan jenazah dia, apa sahaja hutang arwah ni, aku tanggung. Sahabat tu kata. Jadi lah. So, dia akan tanggung lah. So, mungkin, tak tahulah sahabat tu adalah kawan dia ke, sahabat itu pekerja dia ke. So, dia boleh aja kalau dia nak menanggung. Tapi maknanya bukan menjadi tanggungjawab waris untuk membayar hutang. Kan jadi pula, ala isteri saja bayar hutang. Isteri pun tak payah bayar sebenarnya. Cuma isteri lagi lah dia tak nak suami dia hal-hal hutang tu, so dia akan berusaha lah. Tapi maknanya ialah hutang itu tidak difaraidkan. So kalau lah ada masalah-masalah sebegitu, lebih-lebih lagi kalau hutang yang berkaitan dengan along lah, sebab itu memang tak logik lah kadang-kadang, sebab pokoknya dah habis, cuma hutang tu yang pelik-pelik kan. Tapi perlu diselesaikan jugalah, kalau tidak dia akan membawa kemurungan kepada waris. Yalah kalau lah rumah kena baling cat, kena apa semua, memang tak kena lah sebenarnya. Dia ada cara dia lah. Maka dibayarkan semuanya dengan hartanya lebih dahulu. Kemudian jika ada lebih daripada itu, maka disempurnakan wasiatnya, hanya si mati. So lebih tu ada lagi lebih, bila bayar hutang ada lagi lebih, dan barulah disempurnakan wasiat. Sama ada wasiat pembahagian ataupun wasiat jariah. Selalunya saya highlight pasal wasiat ni, wasiat amal jariah. Contohnya kita mewasiatkan 1/5 daripada harta yang kita kumpul di tabung haji, disedekahkan kepada masjid At-Taqwa contohnya. So kita kena buat wasiat untuk diri kita. Kalau tidak, tak tentu lagi waris kita akan membuat amal jariah untuk kita. Kita buat wasiat tu untuk kita dulu. Untuk kita dulu. Sebab kita bagi juga derma dan sedekah, amal jariah masa kita hidup. Tetapi kita memang akan sedikit berkira-kira sebab masih hidup kan. Aku bagi banyak kan, takut aku pula tak ada duit. Jadi memang kita akan berkira kan, sebab kita nak training bersedekah tu, dia memerlukan satu training yang berterusan. Tetapi sebagai sifat kemanusiaan tu memang kita akan berkira. Tapi untuk pastikan kita juga mendapat jariah selepas kita mati, kita buat wasiat amal jariah. Kita letak saja peratusan. 1/5 pun saya rasa dah cukup banyak. 1/10 pun tak apa sebenarnya. Contohnya 1/5 lah, saya wasiatkan 20% daripada wang simpanan saya dekat tabung haji itu didermakan kepada masjid. Sebutlah masjid secara khusus. Lebih baik sebut secara khusus lah. So itulah, itu wasiat untuk kita. Sekalau lah ada lebih, bayar hutang apa semua dan ada lebih lagi, maka bolehlah ditunaikan wasiat. Wasiat itu ditunaikan selepas membayar segala hutang. Kemudian daripada itu, jika ada lebih hartanya, ada lebih lagi, barulah dipusakakan, barulah dibahagikan ikut faraid. Cuma kita di Malaysia ni, kita ada satu lagi, dia panggil harta sepencarian. Harta sepencarian tadi pun saya dah share tentang harta sepencarian. Kita berdasarkan dalil al-uruf dan dalil al-'adatul muhakkamah. Dia bukan sekadar uruf dan sekadar adat, tetapi dia sudah dikanunkan, codified pula. Dia sudah dikanunkan dan jadi statute, dan itu adalah kita panggil hukmu sultan adamul khilaf. Sultan sudah memilih, itu adalah hukum tentang pembahagian harta sepencarian. Maknanya pasangan boleh menuntut harta pasangan yang meninggal. Harta sepencarian ni boleh tuntut dengan 3 kausa tindakan, sama ada poligami, cerai mati ataupun cerai hidup. Cerai hidup atau cerai mati. So ini matilah, bila mati ni boleh tuntutlah harta tu sebagai harta sepencarian, dan hendaklah dibahagikan harta sepencarian terlebih dahulu. Bahkan sebelum wasiat tu, bahagi harta sepencarian terlebih dahulu. Cuma dia tak ada dalam kitab ni, sebab kitab ni bukan kitab Malaysia. Dia kitab Syarah Sahih Tirmizi, dia tak sebutlah harta sepencarian kat sini. Tapi kat Malaysia ni adalah, maknanya
Selepas bayar hutang tu, bayar harta pencarian, barulah buat wasiat. Barulah laksanakan wasiat, kemudian barulah dibahagikan mengikut faraid. Sabda Nabi lagi, waman taraka dayaan fa ilayya, dan barang siapa meninggal ia akan warisnya yang fakir dan tiada ia meninggal harta. So dia meninggal tu tak ada harta, dia hanya meninggalkan menyebabkan waris-warisnya kekal fakir lah. Maka terpulang waris yang fakir itu kepadaku, maka akulah yang menanggung makan minumnya. Itulah maksud dia. Kalaulah fakir miskin, maknanya menjadi tanggungjawab kerajaan lah. Menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menolong orang-orang yang miskin ini. Sebab itulah kita ada sistem zakat, kita ada sistem sedekah, kita ada sistem-sistem ekonomi Islam. Itu dia sebenarnya untuk mengurangkan jurang antara golongan yang terlalu kaya dengan terlalu miskin. Sebab kalau sistem itu berlangsung dengan baik, yang kaya bayar zakat, yang kaya itu membuat amal jariah, yang miskin pun dia mendapat manfaat daripada wang-wang zakat, benda tu akan berkitar dan akhirnya dia membasmikan kemiskinan. Yang kaya pun dia jadi tidak terlalu kaya. Macam itulah. Walaupun setiap orang bolehlah nak cari kekayaan tu tidak dihalang, tetapi dia kena melaksanakan paling kurang zakat lah, itu kewajipan. Dan kalau itu pun berjalan baik, sebenarnya dia boleh membantu orang-orang yang miskin. Itu maksud dia, wa man taraka dayaan fa ilayya. Kan? Itulah sistem tu. Itu lebih kepada ekonomi lah, ekonomi sebuah negara lah. Sebab tu kalau kita lihat pada zaman Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang yang miskin. Sehingga kan pada zaman tersebut sukar untuk membayar zakat. Sebab semua orang wajib membayar zakat. Tidak ada yang sanggup menerima zakat. Sebab bila kita nak bayar zakat, tak saya bukan asnaf. Saya pun bayar zakat. Jadi siapa yang asnafnya? Tak ada asnaf. Asnaf zakat untuk fakir miskin tu tak ada. Sebab pada zaman tu semuanya berjalan dengan baik. Dengan mana pentadbiran terbaik, semuanya kaya. Semuanya kaya, walaupun tidaklah sama kaya tu kan. Ada yang terlalu kaya, ada yang tak berapa kaya. Tapi maknanya kita kata sehingga kan tak jumpa orang miskin untuk dibayar zakat. Tak ada asnaf fakir miskin tu. Tapi zakat tu still lah kena kutip lah. Kena kutip je lah sebab dia ada lagi benda-benda lain, fisabilillah apa semua. Tapi nak cakapnya, semua orang jadi wajib bayar zakat. Kerana kitaran itu sudah berjalan dengan sempurna. Kata Abu Isa, bermula ini hadis Hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Saya itu je lah kot untuk malam ni. Sebab saya pun tak nak masuk tajuk baru. Kita ngam-ngam lah. So tajuk yang akan datang selepas hari raya nanti, kita akan belajar tentang galakan untuk mempelajari ilmu faraid. Babu ma ja'a fi ta'limil faraid. Wallahu alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Saya pohon ampun dan maaf kalau saya tersalah kata, dan saya ampun dan maaf, pohon ampun dan maaf. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya terus sebab saya dah tak ada kelas ni, tak ada kelas sementara ni. Memang bukan saya sengaja tu, tapi memang kebetulan saya mak kalender memang sibuk 2 minggu sebelum puasa ni, dan puasa memang macam biasa kita berhentilah kelas dan kita akan sambung selepas kita habis mabuk ketupat dan lemang tu, kita akan sambung. Nanti saya tak boleh nak bagi tarikh lagi. Nanti apabila dah reda tu saya akan bagi tahu. Kita akan sambung dan kita akan panjang di dalam Bahrul Mazi ni untuk melihat dalil itu secara autentik. Kita tengok apa nas tu secara real, bukannya aplikasi kan. Secara real barulah kita boleh nampak. Contohnya kat sini kita nampak lah, wa man taraka dayaan fa ilayya, kan sambil-sambil kita boleh menghafal kan. Wa man taraka malan fa li ahlihi. Macam itulah itu maksud saya. Kalau tidak sampai bila pun kita tak ingat matan tu.
So kita tutup majlis kita ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah langsung subhanakallahumma bihamdika illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.